tentang dayat yang akan kita dengar pada malam ini, dan kita berhenti sekejap untuk azan isyak. Kita sambung balik semula Ustaz. Dan bagi pihak surau Ar-Rawdah ke-19 yang mengucapkan selamat datang kepada Fadil Ustaz, dan dapatlah sama-sama kita dengar dengan apa yang akan dikupas oleh Ustaz. Dengan tanpa menekan masa, saya mempersilakan kepada Ustaz supaya tafadhal masykur. Astaghfirullahaladzim, la haula wa la quwwata illa billah. الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sadaqallahul azim, yang bermaksud kamu adalah merupakan sebaik-baik umat yang dilahirkan di kalangan manusia demi untuk kamu menegakkan kebaikan ma'ruf dan mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Surah Al-Imran ayat 110. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, wa qul ja'al haqq wa zahaqal ba'til innal ba'tila kana zahuqa. Yang bermaksud, dan katalah Muhammad, sesungguhnya datang kebenaran dan lenyaplah kebatilan. Surah Al-Isra ayat 81. Sadaqallahul azim, benarlah Allah dalam firman-firman-Nya. Yang dihormati, dikasihi pengerusi dan seluruh jawatan kuasa pengurusan surau Jumaat Ar-Rawdah Presiden 16 Putrajaya, dan yang dihormati tuan-tuan imam dan para asatidzah kalau bersama-sama dengan kita pada malam ini, tuan-tuan guru, para alim ulama, yang dihormati pimpinan masyarakat setempat dan seluruh kehadiran para jamaah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tama, alhamdulillah, kita merafak syukur pada Allah Azza wa Jalla di saat yang penuh barakah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita, yang pastinya satu pertemuan yang bukan kecil maknanya, pertemuan yang menghimpunkan hati-hati orang yang beriman, pertemuan yang menghimpunkan jiwa-jiwa yang mukmin di tempat yang berkat, iaitu di surau, di waktu yang berkat antara maghrib dan isya, di majlis yang berkat, itu majlis ilmu, sesuatu yang paling besar dalam kehidupan beragama kita. Inilah satu tanda aras kesatuan yang wajib kita pertahankan sampai bila-bila. Inilah saat ketikanya kita mempersatukan seluruh kehidupan kita. Walaupun ada perbezaan antara sama kita dari sudut kehidupan, pangkat, rezeki, keturunan dan seumpamanya, tetapi di atas kalimah yang satu, akidah yang satu, ibadat yang satu, inilah lambang yang cukup disenangi oleh Nabi SAW buat umat akhir zaman khasnya. Dan saya sebut sentiasa, kalau Nabi SAW gembira dengan kehadiran para sahabat ke masjid untuk berjamaah, itu adalah tanda kegembiraan Nabi yang akan Nabi rasai nikmatnya sampai kiamat. Ketika Nabi melihat para sahabat beramai-ramai ke masjid beribadah, Nabi melihat dengan pandangan penuh rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan Nabi sebut dalam satu hadis yang sahih, antara sabda Nabi SAW, Bashiru al-masyaina ila al-masajid bin nuri tami yaumil qiyamah. Khabar gembira kepada orang-orang yang berjalan ke masjid berjemaah, mereka dapat cahaya yang penuh di hari akhirat. Itu satu hadis. Dan hadis yang kedua, Nabi bersabda bila lihat sahabat menuju ke masjid beramai-ramai untuk berjemaah demi untuk ilmu dan keimanan, disebut dalam hadis yang lain sabda Nabi SAW,
idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhidu lahu bil iman. Bila kamu dapat lihat di sana orang-orang yang sering datang ke masjid berjemaah, di samping berjemaah mereka tuntut ilmu, sabda Nabi, persaksikan dalam diri mereka itu ada iman. Ada iman dalam diri mereka itu. Itu hadis yang kedua. Dalam hadis yang lain Nabi sebut kepada kita sebagai satu peringatan yang Nabi cukup senangi, menggembirakan Nabi SAW. Nabi bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di jalanan ke masjid, ke rumah Allah untuk mencari ilmu, Allah permudah jalan ke syurga pada masanya nanti. Tuan-tuan, saya muqaddimahkan 3 hadis tadi untuk menggambarkan bagaimana harapan Rasulullah SAW kepada kita. Harapan yang tinggi menggunung. Sebab Nabi SAW tidak tinggalkan kita begitu sahaja, tapi Nabi tinggal kita dengan warisan ilmu dan amal, kebenaran Islam yang dibawa sampai ke saat penghujung usia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi ingin melihat umat ini umat yang kekal, sejahtera, selamat, bahagia, bukan umat yang rosak binasa di jalanan. Sebab saat ketika Nabi SAW berada di padang Arafah mengerjakan haji yang terakhir, yang disebut dalam bahasa sirahnya Hajjatul Wada', haji selamat tinggal, di hadapan lebih kurang 120,000 jemaah yang berkumpul di padang Arafah. Nabi berkhutbah panjang, bercakap tentang soal hati, jiwa, ibadat, amal, kesatuan, soal keluarga, soal harta benda, soal maruah dan iman. Semua Nabi sebut satu persatu, hinggalah di hujung khutbah Nabi dalam air mata yang gugur daripada kelopak mata Nabi. Dan bersabda dalam hadis disebutkan Imam Muslim, taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan kitaballahi wa sunnati. Aku wariskan kepada kamu 2 wasiat yang besar, yang kamu tidak akan sesat, tidak akan binasa, tidak akan kecundang bila kamu berpegang kedua-duanya, iaitulah kitab Allah, Al-Quran, wa sunnati, hadis-hadisku. Selesai dia berkhutbah, Nabi tengok sahabat yang jauh dan dekat dengan berkata, Allahumma qad ballaghtu, aku dah sampaikan amanah ini. Fashhad falyuballighu syahidul ghaibah, yang hadir sampai kepada yang tidak hadir. Dan selepas selesai Nabi berkhutbah yang panjang, yang sahabat dah merasakan inilah mungkin khutbah Nabi yang terakhir. Ada sahabat yang dah mula merasa Nabi dah sampai ke usia terakhir. Apalagi ketika Nabi mulakan khutbah, Nabi sebut, la adri la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha. Aku tak tahu apakah aku masih dapat bertemu kamu pada tahun akan datang. Nabi sebut dengan suatu ucapan yang terang nyata, aku tak tahu, boleh jadi aku dah tak nampak kamu, dah tak kenal, atau aku tak jumpa kamu dah tahun akan datang. Sahabat mula sedar, di antara mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kebetulan turun ayat
Antara ayat yang terakhir turun dalam pandangan ulama ulum Al-Quran ialah ayat al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat tersebut dengan firman-Nya, pada hari ini orang-orang kafir telah berputus asa dari agama kamu. Dan pada hari ini kata Allah, aku telah sempurna pada kamu agama kamu. Aku telah cukupkan nikmatku atas kamu. Aku redha Islam menjadi agama kamu. Turun ayat ini. Antara sahabat yang paling faham ialah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu kata Abu Bakar, telah sampai masa Nabi akan tinggalkan kita. Dan terbukti Nabi balik ke Madinah, selesai haji terakhir, Nabi mula sakit, mula uzur, tak larat. Akhir Nabi tak mampu nak berdiri dalam solat, mengimamkan para sahabat. Ialah Nabi minta Aisyah supaya Abu Bakar ayahndanya menjadi ganti dalam imam salat. Akhirnya Nabi mula sakit, mula uzur, hinggalah sampai saat ketikanya setelah Nabi balik daripada Makkah haji terakhir pada bulan Zulhijjah, 3 bulan kemudian bulan Rabiul Awal, Nabi wafat meninggalkan umat. Dalam keadaan Islam telah sempurna, lengkap, umat Islam telah berpadu bersatu atas nama akidah yang sama. Namun begitu, apa yang berlaku? Kita lihat dalam situasi umat akhir zaman ini, Islam telah mula dicabul kehormatan. Islam telah mula dicabul kehormatan bukan oleh orang-orang bukan Islam. Orang bukan Islam selama-lamanya musuh Islam, itu hakikat. Tapi yang lebih mendukacitakan kita bila Islam dicabul kehormatan oleh tangan-tangan orang Islam sendiri, oleh tangan-tangan orang Islam. Dari sudut kefahaman beragama, tingkah laku beragama, akhlak beragama. Inilah frasa yang telah berlaku. Dan Nabi telah beri bayangan kepada kita. Kalau tengok dalam fakta sirahnya, sejarahnya, Nabi dah beri bayangan. Dalam satu hadis Nabi sebut, saya tak nak baca hadis ini panjang, tapi Nabi dah sebut dalam keadaan takunu an-nubuwwatu fiikum ma syaa Allahu an takuna thumma yarfa'uha Allah idza syaa an yarfa'aha thumma takunu khilafa ala minhaj an-nubuwwati fatakunu ma syaa Allah an takun thumma yarfa'uha Allah idza ma syaa an yarfa'aha thumma takun mulkan 'addan fatakun ma syaa Allah an takuna thumma yarfa'uha Allah idza syaa an yarfa'aha ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفع إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج نبوتي ثم سكت. Hadis riwayat Imam Ahmad Al-Baihaqi. Nabi dah bagi bayangan bermula zaman kecemerlangan. Zaman siapa? Zaman Nabi, para sahabat, selama lebih kurang 30 tahun. Zaman Nabi kemudian diikuti zaman sahabat, iaitu khilafah yang dipegang oleh Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman dan Ali. Kemudiannya Nabi sebut akan datang kemudian satu zaman yang lain, iaitu zaman mulkan addan. Ini zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Kerajaan dah mula berkocak, dah mula berseteru, berlakunya rampasan kuasa tekan menekan sampai pada era pembunuhan
di kalangan khalifah-khalifah di zaman Abbasiyah, termasuk kerajaan Umayyah. Berlanjutan hingga ke zaman Uthmaniyah, pergolakan berlaku. Ditambahan pula dalam suasana negara Islam dijajah oleh penjajahan Barat. Dikatakan dalam sejarah peradaban dunia, seolah-olah negara Islam tak ada yang tak dijajah. Sama di negara Asia Barat, Asia Tengah, bahkan negara Arab, termasuklah negara di rantau Asia Tenggara kita termasuk. Daripada negara Arab, negara yang tak dijajah, Mesir dijajah oleh Inggeris, Algeria dijajah oleh Perancis, Sudan dijajah oleh Inggeris, di negara Arab, belah Afrika termasuk negara Arab yang lain. Hinggalah menyeluruh alam bumi negara Islam dijajah, termasuklah negara kita Malaysia yang kita anggap negara Islam dalam bahasa yang kita boleh pakai guna, pun dijajah 400 tahun lebih, bermula dengan Portugis sehinggalah kepada penjajahan Inggeris, belum tu Jepun. Banyak kerosakan telah berlaku, kerosakan moral, pemikiran, watak, sikap dan akhlak. Yang berlaku ialah jajahan berlaku. Nabi sebut dalam hadis, dia kata Nabi akan datang mulkan jabariyan, zaman pemerintah angkuh dan sombong. Ini disebut Nabi mulkan jabariyan, pemerintah angkuh dan sombong, rakus dengan kuasa, kepimpinan, politik dan macam-macam berlaku. Dan kita lihat sendiri ini negara Arab sebagai contoh. Peperangan berlaku negara Arab berapa lama, satu negeri dengan negeri yang lain, sampai hari ini di Yaman belum selesai peperangan saudara. Saya bukan cerita sejarah tuan-tuan, tapi Nabi sebut berlaku keadaan itu di akhir zaman saat Nabi tinggalkan kita. Kenapa? Nabi nak cerita situasi manusia di akhir zaman ini dah mula hilang pertimbangan agama. Minta maaf saya bercakap macam ni tuan-tuan, memenuhi tajuk yang diberi, iaitu tajuknya dunia akhir zaman, kekeliruan hak dan batil. Saya bila tajuk diberi, saya kata tajuk ini jarang dibincangkan, jarang dikemukakan. Kalau dikemuka pun mungkin tak sampai ke tahap perbincangan yang menyeluruh. Saya tak mampu untuk bincang semua. Tapi saya melihat dalam kacamata sekurang-kurangnya, bila kita lihat dalam suasana hari ini, di dunia akhir zaman ini, kita ada kebimbangan di hati kita. Kebimbangan setelah berjarak kita dengan Nabi 1400 tahun lebih, sehingga hari ini berjarak dengan Nabi kita sudah hampir lebih 1400 tahun lebih, hampir 900 tahun. Apa kita tidak lihat, kita nampak. Kecuali bagi mereka yang sengaja membutakan mata, membutakan hati, tak nampak. Minta maaf saya kata macam, sebab saya takut bagi orang yang membutakan mata, membutakan hati melihat kebenaran Islam dalam masyarakat. Islam tertekan, ditekan, dia tak nampak apa. Yang dia nampak, yang penting boleh makan, boleh minum, boleh pakai, balik kampung, boleh beraya, boleh puasa, boleh buka puasa, boleh bekerja, anak hantar mengaji, cukup. Tetapi bila sebut tentang hal Islam secara mendalam, cabarannya, hak dan batil, dia tak rasa apa. Sebagai contoh, isu bukan kecil. Bila berlaku dalam beberapa minggu lepas, unboxing menjadi suatu benda yang diviralkan. Mungkin tuan kata itu kecil ustaz isu. Saya kata bukan kecil. Ini kesan daripada bila kebatilan melanda pemikiran masyarakat di zaman-zaman moden ini, yang tak pernah orang tua kita buat, tak
Tak pernah guru-guru kita buat kerja macam tu. Tak pernah nenek moyang kita buat. Tapi di zaman hari ini, orang boleh buat cerita unboxing, buka tudung isteri sikit-sikit, disiar dalam bentuk video, disebarkan. Bukan satu dua pasangan, puluhan pasangan. Apakah cerita yang kita anggap cerita biasa? Sedangkan kesan ini boleh melebar luas secara terbuka dalam masyarakat. Kalau tak ada teguran, peringatan daripada orang-orang agamawan, orang-orang berilmu, di kalangan orang-orang yang ada iman, akhirnya jadi budaya yang kita rasa gah, seronok. Sebab apa? Nak tunjuk bagaimana dalam konteks hubungan suami isteri berdedah rahsia dalaman rumah tangga, daripada buka tudung sehingga buka segala-galanya. Akhirnya akan menjadi sesuatu biasa. Apakah ini satu benda yang kecil dalam agama? Kalau kita tengok dalam hal-hal bersabit dengan hadis Nabi akhir zaman, banyak hadis-hadis yang disebut akan berlaku di akhir zaman. Zaman kita, saya tak kata zaman akan datang, zaman cucu kita, berlaku di zaman kita cara terbuka. Contoh saya ambil dalam hadis sedikit pada malam ini, gambaran Nabi, hadis yang sahih. Antaranya kata Nabi tentang bagaimana keadaan di akhir zaman. Saya taklah hafal detail hadis, tapi sambil beberapa maksud makna. Dalam hadis daripada At-Tabrani sebagai contoh, dan ulama-ulama sebut dalam kitab-kitab hadis mereka. Al-Imam Bukhari Muslim banyak cerita tentang tanda kiamat yang kecil dan besar. Dalam kitab Al-Imam At-Tirmizi, Al-Imam An-Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud, kalau buka banyak bab-bab tentang akhir zaman. Antara hadisnya yang daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi dengan air mata yang berlinangan, dalam suasana Nabi rasa takut dan kecewa akhir zaman nanti. Kita kena faham, saya kena fahamkan kepada tuan-tuan, Nabi sebut tentang akhir zaman cerita macam ni, Nabi sebut sebagai suatu peringatan untuk kita bersiap sedia hadapi. Bukan kita menjadi orang yang berkepada keburukan, tapi orang yang menyelamat keadaan. Ini kita kena faham. Bahawa dalam agama, kita sepatutnya menjadi orang yang bersifat penyelamat, bukan pemusnah. Sifat orang yang nak menyelamatkan orang, bukan menyumbang perkemusnahan. Ini penting. Yang kita paling takut, kita bukan penyelamat, kita penyumbang kepada kemusnahan agama. Itu yang paling takut. Saya tak nak ikatkan dengan apa-apa cerita, tapi dalam hadis disebut kepada kita, Nabi kata apa? Kata Aisyah, aku dengar Nabi bersabda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la taqumus sa'ah, tak akan datang kiamat hinggalah berlakunya cerita-cerita ini. Antaranya Nabi sebut, hatta yakunal waladu ghaydan, sehingga anak-anak merupakan punca kemarahan orang-orang tuanya. Anak-anak menjadi punca orang tua marah. Saya nak kaitkan hadis dengan cerita semasa. Saya duk bincang dengan kawan-kawan dalam tempoh seminggu dua ini. Kita ada grup WhatsApp pertemuan, ialah sekadar kita usaha untuk selamatkan umat masyarakat. Saat kita tidak nak bercakap kosong, saya muncul di televisyen, orang tengok jauh dan dekat, kita bercakap habis jam 2 jam, habis balik rumah. Tak nak macam tu. Kita nak turun ke level masyarakat, kemampuan kita. Walaupun kita ada pangkat yang tinggi, kedudukan pun tak ada, tapi kita tahu
ini amanah agama, dengan kawan-kawan yang faham bersama saya. Saya ikut mereka dan sama-sama mereka. Kita bincang. Bila Nabi sebut di akhir zaman berlaku hatta yakuna al-waladu ghaidan, anak-anak punca kemarahan mak bapak. Bila cerita unboxing tadi, siapa tak marah? Bila anak buat macam tu, mak bapak akan rasa malu. Anak buat macam tu sehingga disebarkan cerita, orang tengok bukan 1,000, mungkin ratus ribu menonton. Kenal muka siapa, anak siapa ni, pasangan mana menikah, kemudian buat cerita macam tu, cara buka pakaian, buka tudung, cuma tak masuknya cerita tanggal pakaian saja. Jadi satu hari saya kata kepada diri tuan-tuan, tak pelik akan datang satu masa kalau orang yang ditunjuk cara buka tudung malam pertama dengan isteri, tak pelik satu hari akan datang dia akan tunjuk cara telanjang, minta maaf sebab macam tu, sehingga berbogel suami isteri. So apa? Biasa, orang buat aku buat juga, kegembira minta maaf. Tak pelik bila agama terangkat daripada kehidupan kita. Bila akhirat terangkat, akhirnya yang buruk nampak baik, yang buruk nampak elok. Dan itu Nabi sebut hadis yang lain. Dalam hadis lain Nabi sebut kepada kita sebagai contoh, berlaku di akhir zaman apa yang berlaku, kata Nabi SAW, saya kena tengok hadis tuan-tuan, walaupun hafaz sikit-sikit, tapi kalau tak tengok dengan nas dalam kitab, saya terasa tak ada amanah dalam menyampaikan ilmu. Sampai Nabi kata akan tiba satu ketika nanti di akhir zaman, sanawatun khadda'atun, tahun-tahun di mana keadaan manusia itu sudah dalam keadaan yang terlalu jauh dengan agama. Kemarau bukan kemarau saya, kemarau air tak turun, kemarau jiwa, kemarau hati, akhlak dah kemarau, iman dah kemarau, hidup tanpa iman. Apa kata Nabi? Sehingga datang satu ketika yusaddaqu fiha al-kadhibu, orang yang dusta dianggap betul, yang buat jahat dianggap baik, yang buat maksiat disanjung, diangkat, dipuja-dipuji, yang buat jahat diangkat sehingga orang boleh kata, baguslah, bagus. Apalagi dunia medsos, mudah tuan-tuan. Dunia medsos, dunia sosial ni, benda buruk tu bila dah tersebar, orang tak rasa benda tu buruk. Lalu kata Nabi, yusaddaqu fiha al-kadhib, yang dusta jahat dibenarkan, wa yukadzib fiha as-sadiq, dan orang yang baik mulia didustakan oleh orang lain. Orang yang baik, yang terbaik, yang akhlak mulia, orang pandang lekeh, orang pandang hina. Seorang alim mula bercakap benda yang benar, dipandang hina oleh masyarakat. Siapa ni nak sentuh hal orang lain? Dia diam sudahlah. Ada tak? Ada sekarang ni. Orang yang benar dalam ucapan, dalam perkataan, dalam bicara, dalam akhlaknya, mula didustakan. Orang pelekeh, orang kata tak payah bercakap banyaklah, jaga diri sendiri sudahlah. Nabi tak berdusta. Sampai Nabi kata, hadis Nabi kata apa? Akan datang ar-ruwaibidah. Akhir zaman datang ar-ruwaibidah. Apa makna ar-ruwaibidah? Ruwaibidah kata Nabi, ar-rajulu tafihu fi amril ammah, iaitu orang yang bodoh lagi fasik berbicara dalam perkara umum yang besar. Dia bodoh dan tak erti fasik, tapi bercakap dalam nada hebat, gah, dan orang terima dia. Allahu Akbar. Menakutkan, membimbangkan. Hadis tadi yang saya baca tadi pada Aisyah tadi, Nabi kata apa? Nabi sebut sampai satu masa anak-anak menjadi punca kemarahan mak ayah, memalukan aku sebagai mak ayah, kamu macam tu. Cuma unboxing lah. Tuan-tuan sekalian, saya bukan sekadar nak menimbulkan sesuatu yang sifatnya merosingkan, bukan.
Sebab saya bercakap lebih rusik, saya bercakap lebih terasa kerongsingan, bebanan dan rasa terbeban. Sebab kita tahu situasi masyarakat macam mana. Dengan tidak menafikan, alhamdulillah, saya kata ke diri saya, alhamdulillah, walaupun dalam cahaya kegelapan sedang berlaku, ada cahaya-cahaya sedang mencerahkan suasana. Ada, bukan tidak ada. Sebab tu Nabi bersabda kepada kita, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah, atau kama qala. Hadis sahih, hadis Muslim. Tetap akan ada segolongan umatku yang tegak dalam ilmu dan kebenaran. Siapa? Tuan-tuan, insya-Allah. Tuan-tuanlah orang Nabi sebut dalam hadis ta'ifatun, segolongan manusia, walaupun dalam keadaan gelap macam mana gulitanya. Orang Kelantan kata gelap gelemak. Saya orang Kelantan, tapi kalau buka Facebook macam Nepal, macam Myanmar. Tuan-tuan, walaupun gelap gulita suasana, Nabi kata apa? Tetap ada golongan zahirina 'alal haqq, yang tegak dalam kebenaran, cari ilmu, cari agama, cari takwa, cari kebenaran hidup. Tuan-tuanlah di antaranya. Kena pula surau Ar-Rawdah. Oh, lagi cantik. Rawdah, Rawdah bukan sebarang Rawdah, tuan-tuan. Kita kalau pergi Madinah, Masjid Nabawi, nak sangat masuk ke Rawdah itulah. Berkat doa ke situ. Sesuai. Kena angkatlah sikit orang Rawdah ni. Saya tengok malam ni pelik bilangannya. Saya tengok dekat 3,000 malam ni. Dengan lampu-lampu kira belakang. Muslimat pun dekat setengah, dekat 500 orang. Tuan-tuan, saya nak angkat supaya dalam suasana akhir zaman ini, kita nak mengenali mana batil, mana hak, mana benar, mana salah. Inilah pentas kita. Pentas kita di sini, bila hati-hati berkumpul di atas nama ilmu, hati-hati berkumpul atas nama agama, saf yang sama, kita akan dihidupkan oleh agama kita dengan jiwa yang tenang dan lapang. Batu Nabi sebut dalam hadis kepada kita. Nabi sebut kepada kita, tuan-tuan, kunu ibadallahi ikhwanan. Jadilah kaum hamba Allah di akhir zaman ini yang ada hubungan seolah macam saudara mara. Walaupun kita tidak ada hubungan darah, hubungan keturunan. Dalam suasana kita sekarang ada orang Perak, orang Johor, ada orang belah Bentung, ada belah Gomusan, Kelantan. Tetapi kerana agama di akhir zaman mengikat kita, seolah kita ni macam saudara sekandung. Perasaan sayang menebal, kasih menebal sama kita. Ini bagi saya satu di antara perkara yang kita nak kena lihat dengan kacamata agama, sebab ini keperluan akhir zaman. Kita nak masuk dalam kelompok orang yang selamat. Dan untuk mengenali persoalan hak dan batil ini, neracanya, tuan-tuan, bukan neraca yang biasa. Mesti neraca agama. Apa yang hak, yang benar, apa yang batil, yang salah, neracanya mesti neraca agama. Dia tak boleh guna neraca yang lain. Kalau kita guna neraca yang lain bukan agama, dia tak akan muncul mana hak, mana batil. Akhirnya bercampur gaul, baik dan buruk. Sebab neraca nafsu, neraca syahwat, neraca jiwa kosong tidak boleh membeza di antara baik dan buruk. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sambung, tuan-tuan. Surah Asy-Syams. Sesungguhnya kata Nabi, kata-kata Allah dalam Quran surah Asy-Syams, beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwa raganya, dan merugi kecundanglah orang-orang yang mengotori jiwa raganya. Allah sebut dengan jelas, khaba man dassaha, merugilah
kecewalah orang-orang yang mengotori jiwa raganya. Kotor, rugi. Tapi yang beruntung Allah sebut dalam Quran, qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwa raga. Saya angkat cerita sebab apa? Sebab dalam kerangka akhir zaman, kita nak kenal hak dan batil, mesti neraca agama dan ilmu. Neraca itu ada di mana? Neraca di sini. Saya sebut sentiasa banyak tempat. Antara lokasi yang musuh Islam nak bunuh ialah lokasi ibadat kita lah. Dan yang jadi masalah kadang-kadang bukan orang Islam nak bunuh lokasi ini, orang Islam juga yang cabul kehormatan. Maksud cabul macam mana? Tak datang ke surau, tak hadir ke masjid, tak nak sampai ke surau untuk ibadat. Bukan masjid tidak ada, bukan surau tidak ada, bukan lokasi ibadat tak cukup. Kadang-kadang dah lebih dah. Setengah tempat di negara kita ni bagi saya, lokasi majlis surau dah banyak sangat. Bukan tak cukup pun. Yang tinggal masjid ada, tak cukup jemaah. Itu berlaku. Tak cukup jemaah. Jemaah adalah yang hadir YB. Bukan yang berhormat, yang berpencen, yang bersara. Adalah 4-5 orang, 10 orang. Kalau buat ceramah, YB lah duduk dengan ceramah. Setengah tempat YB 10 orang dengan ceramah. Kuliah maghrib, ilmu Quran, ilmu hadis. 10 orang tu pula dah jadi YB umur 70-65. Banyak masalah. Ceramah mula baru 10 minit, lengan lutut, bangun dekat luar. Ada 10 orang, tinggal 9 orang. Ceramah mula 10 minit, 10 minit, tu imam pun umur dah 65. Kecil tak lawas. Lagi ke toilet, tinggal lidah sementara masa isyak. Akhirnya ceramah langsung 20 minit, 30 minit. Tok Bilal pula perut asyik meragam. Maklum umur 68, makan pun tak berapa nak sendat mana. Contoh, mungkin ustaz kata ini ustaz nak bergurau macam mana? Bukan bergurau. Sebab akhir zaman masalahnya ialah bukan seorang majlis tak ada, tapi orang tak cukup untuk hadir. Sebab apa? Sebab dalam hadis, walaupun taklah sampai martabat Bukhari Muslim, hadis At-Tabrani, Nabi sebut, sayati 'ala nasi zamanun, akan datang satu zaman. Kita azan isyak. Sila. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
akbar, Allahu akbar. لا إله إلا اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم آمين. Tuan-tuan, puan-puan semua, saya bercakap dalam tempoh sekejap tadi belum isyak berkumandang. Secara gagasannya ialah tentang bagaimana Nabi SAW masa bimbang saat baginda meninggal. Kita harapan Nabi tinggi, kesatuan umat, jiwa bersatu, umat berpegang dengan sunnah, dengan Al-Quran. Tetapi disebabkan oleh tangan-tangan kita yang berdosa kepada Allah Azza wa Jalla, akhirnya Islam tercabut daripada kehidupan kita sendiri. Dan bayangan inilah yang kita rasa takut di akhir zaman ini. Dan kalau saya nak senaraikan tentang persoalan dunia akhir zaman, berdalilkan hadis Nabi yang banyak, memang 1 jam bukan masa yang cukup untuk bercakap tentangnya. Tetapi bila saya bercakap macam ni, saya tahu di depan saya adalah orang-orang yang cinta kebenaran, orang-orang yang dambakan kebaikan beragama, orang-orang yang cinta kepada Nabi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang mengharapkan rahmat redha Allah berpanjangan, orang mengharapkan rahmat Allah berterusan, bukan dihentikan rahmatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Saya tahu, saya yakin itulah perasaan kita semua. Namun begitu, berdasarkan kepada hadis Nabi yang banyak itu, kita boleh sebut dalam 3-4 perkara terakhir sebelum saya berhenti jam 9 dah. Pukul 9 saya berhenti, 1 jam cukuplah, walaupun usis bagi masa seluas-luas, takkanlah saya nak ambil sampai pukul 11.30 malam, melampau. Saya pun tak larat, tuan-tuan, nak bercakap. Sebab dalam konteks agama ni, yang paling terbaik maqalla wadalla, sikit tapi berkesan. Kalau panjang pun tak ke mana-mana pun, rugi masa saya, rugi masa tuan-tuan, dan kita kerugian. Yang penting sikit tapi masuk dalam lubuk hati. Saya nak macam tu. Dan saya bukanlah orang yang terbaik untuk menyampaikan segala, tidak. Tapi saya nak belajar sesuatu, sebab saya anggap saya semacam tuan-tuan juga mengharapkan redha rahmat Allah Azza wa Jalla. Baik, dalam hal ini, kalau kita tengok dalam suasana akhir zaman, di mana kacamata kita sebut akhir zaman ini? Mungkin kita boleh persoalkan, akhir zaman tu bila, Ustaz? Zaman belum merdeka ke? Kalau dalam konteks negara kita Malaysia, ataupun setelah merdeka dalam konteks negara kita Malaysia, ataupun nak kait dengan suasana negara Arab, Nun, cerita Palestin, semenjak dah 100 tahun dah perjuangan mereka belum selesai. Saya tak nak ikatkan semua itu. Tetapi dalam kacamata agama, bila berlaku sesuatu yang dianggap pelik, maka itu tanda akhir zaman. Benda nampak pelik dan hadis Nabi sebut benda itu berlaku akhir zaman. Contohnya, kalau tuan tengok dalam hadis Nabi SAW, bila Nabi sebut tentang bagaimana situasi akhir zaman ini, sampai Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? La taqumus sa'ah. Nas yang Nabi sebut min asyratis sa'ah. Dia dua nas. Satu nas Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi min asyratis sa'ah,
Satu lagi nas daripada Imam Tirmidzi, la taqumu sa'ah. Tapi kedua-duanya maksudnya satu. Apa kata Nabi? Antara tanda akhir zaman. Nabi guna kata akhir zaman. Bila berlaku ini, kata Nabi, akhir zaman. Kalau negara kita belum merdeka ke sana, akhir zaman. Apa kata Nabi? Sambil satu contoh simple daripada simple tidak. Tak boleh kata contoh simple, sebab hadis bila sebut tentang cerita akhir zaman bukan simple, berat, benda besar. Satu Nabi sebut antara kata Nabi, min asyratis sa'ah, tanda akhir zaman, an yaqillal ilmu makin berkurang, wa yadhharal jahlu, kejahilan makin melebar luas, wa yadhharaz zina, kerja zina berlaku secara terbuka, wa yushrabal khamru, bab arak ini diminum secara terbuka sahaja. Nak minum sedozin pun boleh, beli boleh minum. Nak minum pukul 2 pagi pun boleh, nak minum 2 petang pun boleh, nak mabuk jam 2 malam pun tak apa, nak mabuk pukul 12 tengah hari pun boleh. Minum terbuka. Termasuk Nabi sebut, wa takthuran nisa, orang perempuan lebih ramai, lelaki sikit. Saya tak nak baca detail, tapi nak ambil rumusannya. Apakah Nabi sebut tadi benda tak berlaku? Termasuk dalam hadis lain Nabi sebut kepada kita. Apa kata Nabi SAW tentang persoalan akhir zaman juga? Nabi sebut kepada kita tentang persoalan yang membabitkan masyarakat. Kata Nabi, hadis daripada An-Nasa'i, ma asab ya'ti 'alan nasi zamanun la yubali ar-rajul min aina ashabal mal min halalin aw haramin. Akan datang satu zaman ketika manusia tak kisah, tak peduli tentang harta haram ataupun halal. Satu ketika manusia tak kisah harta halal ke haram, yang penting masuklah. Hadis An-Nasa'i. Nabi sebut dalam hubungan hadis yang sama, Nabi kaitkan hadis yang lain antara sabda Nabi SAW tentang akhir zaman ini, sehingga menimbulkan keraguan orang hak dan batil ini. Nabi sebut dalam hadis daripada Imam At-Tabrani, daripada Mu'adz bin Jabal, Nabi kata apa? Khudul ata'a ma dama ata'an fa idza sar rashwatan fi din fala ta'khulastul tariki. Maksudnya, akan datang satu ketika pemberian itu berlaku secara mudah saja, sehingga rasuah menjadi suatu benda biasa masyarakat. Rasuah jadi benda biasa. Terima tolak tu macam biasa, macam dia beli air mineral je. Nabi sebut masyarakat tenggelam dalam rasuah. Tuan-tuan sekalian, bila kita baca hadis ini secara penuh keinsafan, sebagai Muslim, sebagai mukmin, yang langit kita tak akan junjung sampai bila-bila, yang bumi tak akan pijak sampai bila-bila, yang udara tak hirup sampai bila-bila, kerana sampai waktunya bumi kita akan tinggalkan, langit kita akan tinggalkan, udara kita akan tinggalkan sebagai mayat dan jenazah. Bagaimana kita nilai hadis-hadis tadi? Satulah dalam kita menilai hadis tadi, neracanya ada kepada kita. Hak dan batil yang kita kena tengok tadi kacamata agama. Kalau kacamata agama tak ada, siapa akan kata zina itu benda haram? Kalau bukan kacamata agama, dia tak akan kata zina itu haram. Apa masalahnya? Dah suka sama suka?
Rada meradai, sedap guna pakai rada meradai, guna Arab sikit bunyi. Dah rada meradai, lelaki perempuan betina jantan, apa masalahnya? Bukan ada masalah apa-apa, sebab rada meradai. Dunia terbuka sekarang, nampak? Dia tak akan nilai kacamata agama sebagai asas kepada itu masalah besar dosanya, sebab neracanya nafsu. Kalau tak ada cara agama menilai tentang soal tadi, contoh dalam soal berkait dengan arak contohnya, apa masalah araknya? Dia nak minum, hak dia, hak asasi manusia. Kenapa nak larang? Agama dia tak pernah larang. Jadi bebaslah, buka. Dia duit nak beli, dia beli. Lebih pada itu lagi, kalau bersifat dalam ekonomi, itu pendapatan sebuah negeri dan negara contohnya. Kacamatanya nafsu. Tapi kalau dia melihat kacamata agama, dia akan sebut arak haram mutlak. Bukan setakat beli, tanam anggur pun tak boleh, jadi driver lori pun tak boleh. Bukan takat driver, angkat bekas arak untuk dihantar ke kedai pun tak boleh. Sebab Nabi sebut dalam hadis 10 golongan manusia Allah laknat dalam bab arak, daripada proses tanam anggur ke tujuan arak, proses memerah, sampai kepada yang bawa kenderaan. Kenapa? Bawa kenderaan lori arak, kerja kilang arak, gaji 3,000 sebulan contohnya. Saya bawa lori je, saya tak minum arak pun, kerana bekerja tempat arak dijual. Gaji itu haram dalam Islam. Awak berdosa juga, walaupun tak minum, walaupun seteguk, lebak lori je, pusing keliling bandar kampung hantar arak. Islam tak tahu itu atas keimanan. Tapi bila iman tak ada, dia bercakap dalam nada, saya cari rezeki. Saya cari rezeki, saya bukan minum arak, saya bawa lori arak, saya dapat 5,000 untuk anak isteri makan, anak sekolah. Apa masalahnya? Nampak? Sebab dia bercakap dalam nada nafsu dia semata-mata. Sedangkan Islam letak asas agama. Innal halala bayyinun wal harama bayyinun. Nabi sebut hadis yang sahih Muslim, yang halal jelas, yang haram pun jelas dalam agama. Jadi kalau kita bercakap kacamata agama, kita akan nampak hak batil itu jelas. Jadi bagi saya, kekeliruan ini datang daripada dua sebab yang besar. Ini sebab yang besar, yang kecil-kecil banyak lagi. Pertama, kekeliruan hak dan batil datang daripada kejahilan umat itu sendiri. Satu Nabi sebut dalam hadis yang sahih tadi, Nabi kata apa? Antara tanda akhir zaman ay yafshuwal jahlu, kejahilan melebar luas dalam masyarakat. Jahil tentang agama. Saya cuba duk kajilah, sebab umur pun dah banyak ni. Muka baru macam 33, nampak macam 33, tapi umur dah 58 dah saya ni, ya. Ketak percaya 58. Baban, berapa umur saya? 33 tak? Lebih kurang. Terima kasih Baban. Bila masuk umur 58, tuan-tuan, banyak benda yang saya mula berfikir jauh. Bersama kawan-kawan yang sebaya saya jugalah, kalangan asatizah ustaz-ustaz kita yang lebih berumur, yang kurang pada saya sikit, adik saya. Sebab kita tengok suasana itu, dan bila berlaku kes-kes seperti masalah moral akhlak ni, kita nampak akhir zaman bukan berlaku sehari dua ini. Nabi dah buat telahan akhir zaman berlaku bila ada mulkan Jabariyah tadi, kerajaan Koh. Batulah tuan tengok dalam filem-filem P. Ramlee. Saya tak minat cerita-cerita TV ni tuan-tuan. Kalau orang tanya saya bila cerita P. Ramlee, saya payah nak ingat. Daripada kecil sampai sekarang ni, jadi tak minat sangat. Asal ustaz kita ingat, saya ingat kalau Ustaz Bad cakap kat sini, dia boleh sebut, betul tak? Datuk Bad Lishah. Oh, memang hebat dia.
dalam otak dia. Dia boleh sebut lorak P. Ramlee dengan itu, tak apalah, kelebihan dia. Minat, saya tak minat. Tapi sebelum kaji secara umum, cara P. Ramlee dia bawa cerita dalam filem-filmnya, tuan-tuan nampak dia dah bercakap dalam era 50-an lagi, belum merdeka lagi, suasana masyarakat dah mula ada kejahilan. Waktu dalam filem dia tunjuk orang minum arak. Ada tak? Minum arak, mabuk tengah malam, balik-balik gelas di tangan arak. Dah, cerita apa tu? Dalam cerita apa tu? Keluar balik rumah kelab malam, mabuk. Cerita apa tuan-tuan? Alah, jangan buat warak sangat lah. Warak betul ni tuan-tuan ni. Dia tunjuk gambar balik rumah tengah malam daripada kelab malam. Zaman 50-an itu, belum merdeka, awal merdeka sikit. Dah ada gambaran dalam cerita P. Ramlee. Dia P. Ramlee orang bijak sungguh. Allah beri rezeki dia bijak. Dia dah cerita dah suasana masyarakat. Orang Melayu pemabuk dengan kugiran-kugiran, dengan baju singkat sendat, perempuan baju atas pelutut. Betul tak puan? Pun warak juga malam ni. Gambar masyarakat yang dah mabuk, masyarakat yang dah hilang punca dengan kugiran kelab malam. Maknanya P. Ramlee sudah menggambarkan era keruntuhan moral orang-orang Islam Melayu khasnya dah berlaku, dan dia terus menjadi punca kejahilan masyarakat. Batu pada hari ini bila kejahilan makin merebak, senang benda tu menjadi sejarah yang berpanjangan. Batu nak ubah bukan mudah. Bukan mudah nak ubah, tetapi usaha mengubah itu di tangan tuan-tuan semua. Kita kena konsistenkan kita punya keimanan, kekuatan hati dan jiwa, kekuatan ilmu, kena konsistenkan dia, istiqamah. Sebab kita tidak nak kita tenggelam dalam kebatilan, tenggelam dalam kezaliman, kejahatan dan kejahilan itu sendiri. Kita nak angkat kehidupan kita supaya sampai ke tahap kita boleh bangkit di zaman mutakhir, di zaman akhir ni, dengan kekuatan Islam yang kita pegang. Yang pertama, kejahilan. Yang kedua, faktor yang kedua ialah apa dia? Bagi saya, akhir zaman keluar datang kenapa? Perpecahan umat Islam itu sendiri. Minta maaf, ini bagi saya satu elemen yang paling berat sekali kita hadapi. Perpecahan. Hasil daripada perpecahan, maka timbullah porak-poranda akhlak, moral, budaya hidup dan macam-macam. Dalam sistem kenegaraan, politik pun sama, sistem sosial. Perpecahan, tuan-tuan. Dalam Islam, Allah sebut dengan terang nyata, innamal mu'minuna ikhwatun, orang mukmin bersaudara. Itu tema penting agama. Islam tak nak kita datangkan nilai perpecahan. Dalam Nabi sebut, Nabi kata hadis apa dia? Buka hadis, kita ada kelas hadis, minta ustaz detailkan, biarlah ceramah sampai 3 jam tak apa. Nabi sebut, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru. Jangan kamu bertelingkah sesi pendapat, benci membenci, deki dendam. Jangan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kunu ibadal ikhwana, jadi hamba Allah bersaudara. Tetapi elemen perpecahan kerana faktor-faktor, kadang-kadang kebendaan, merebut kebendaan. Aku sanggup hentam kawan ini, aku sanggup lumpuhkan dia sebab itu matlamat aku. Itu dalam soal harta. Mungkin soal pangkat pun sama. Kita boleh hentam orang lain atas apa situasi. Sebab apa? Aku nak kejar pangkat itu. Aku boleh. Tuan-tuan, benda macam ni penyebab besar kepada datangnya kebatilan, menyebabkan bila berlakunya perpecahan umat ini, kita menjadi orang yang mencari penyakit, sementara musuh-musuh Allah Azza wa Jalla luar sana melihat dari jauh. Saya suka sangat
sebut banyak tempat. Abang Man kalau biasa ikut ceramah saya sebut acap kali. Ketika seorang Perdana Menteri Israel dah masuk masa kecederaan, tapi saya ingat balik ada injury time. Ya, injury time saya ambil sikit masukan. Sikit lagi tuan-tuan, saya pun nak berhenti dah, letih. Ya. Tuan-tuan ingat ceramah ni tak letih ke tuan-tuan? Penceramah sejam tu macam 14 jam dah ceramah. Yang dengar lagi lah sebenarnya. Lepas tu saya tengok tuan-tuan pun tak payah tunjuklah nampak suka sangat. Saya nampak belaka daripada awal ceramah sampai sekarang ada yang dah tukar posisi. Saya awal dan akhir pegang lutut, pegang paha, lenguh. Sahabat kita depan ni 4 kali dah dia pegang lutut, pegang kaki, lenguh tu tuan. Saya pati dia 4 kali dah. Kali kelima saya berhenti lah. Yang penting adalah seorang Perdana Menteri Israel, iaitulah Ishak saya dah lupa dah. Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin sesuatu dia ramai daripada Moshe Dayan, daripada nama Ishak Shamir, macam-macam lah, Niadiantan Yahu, macam-macam. Yitzhak Rabin pernah dalam satu ucapan di Parlimen Israel, dia bercakap di khalayak ahli Parlimen Israel. Dia kata apa? Ini ada rakaman dalam sejarahnya, hanya Parlimen ada. Dia kata, wahai tuan-tuan ahli Parlimen semua, kita tidak akan mampu memusnahkan orang Islam khas orang Palestin, bahkan Islam sedunia, jika sekiranya orang Islam bersatu di atas masjid mereka dan mereka mampu menghidupkan subuh mereka macam Jumaat. Mana orang Islam bila bersatu atas masjid, dengar ilmu, dengar ceramah, diisi dengan keimanan, dan sampai tahap mereka boleh sembahyang subuh berjemaah macam Jumaat. Tuan-tuan ingat dikata apa? Subuh macam Jumaat. Mana apa? Subuh pagi Isnin penuh orang di masjid. Subuh pagi Sabtu lagilah ramai. Hari biasa penuh. Ketika itu kata dia, kita tak mampu tewas orang Islam, kerana orang Islam kuat akidah keimanan. Tetapi bila orang Islam longgar ikatan dengan rumah Allahnya, longgar dengan iman dan agamanya, longgar ikatan sama mereka dan longgar, kita boleh buat apa saja sebab mereka di tangan kita. Ini kata-kata Yitzhak Rabin. Cuba ceklah. Siapa nak dapatkan bahan ini boleh cek dalam tulisan yang dicatatkan oleh Dr. Donas Alwan dalam kitab Didikan Anak dalam Islam. Ada catatan itu. Tuan-tuan sekalian, justru untuk malam ini dah masuk 3 minit kecederaan ini, saya kira kalaupun saya cakap malam ni tak lengkap, tetapi tuan-tuan lengkapkanlah. Sebab saya nak ajak tuan-tuan malam ini, kita tidak perlu untuk merasa duka cita amat sangat atas apa yang berlaku, melainkan kita ada kekuatan bersama ilmu dan agama. Selagi mana kita ada kekuatan ilmu, kita raih iman, kita perkemaskan hubungan ukhuwah, kita satukan, kita berada tempat yang berkat ini, insya-Allah tuan-tuan, umat Islam terus akan beroleh kejayaan. Walaupun akhir zaman macam mana, sekalipun akhir zaman datang, masalah berlaku, tetapi tetap ada orang Islam yang selamat sejahtera. Sebab Nabi sebut tadi, la tazalu ta'ifatun min ummati, tetap akan ada umat sebelum umatku yang kekal dalam kebenaran. La yadurruhum, mereka tidak boleh dimudaratkan siapa saja. Wala man khadalahu, mereka tak akan disunahkan, tak boleh dimusnah sesiapa, sebab mereka ada iman dan taqwa. Sebab itulah maka tuan-tuan, kita boleh kenal baik dan buruk dengan ilmu dan iman, boleh kenal hak dan batil dengan ilmu dan iman, insya-Allah. Mari kita satukan perasaan kita, hubungan kita, iman kita, akidah kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita pada bencana yang menimpa, kepayahan yang mendatang. Amin amin ya rabbal alamin. Kita merayu kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam tetap nadi jantung kita,
Islam tetap jalan keselamatan buat kita. Iman tetap bekalan besar buat kita. Islam tetap jalan utama ke syurga Allah Azza wa Jalla. Dan iman tetap menjadi jantung harapan kita sampai kiamat. Mudah-mudahan Allah berikan kita segala kebaikan, kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ajak tuan-tuan pada malam ini kekalkanlah dengan satu bacaan doa yang biasa tapi luar biasa pesannya. Ada dalam kitab Ma'thurat, raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Aku reda Allah Tuhanku, aku reda Islam agamaku, aku reda Muhammad Rasulku. Kita sebutlah seucapan nampak simple tapi tidak. Ini ucapan kejiwaan, berbekalkan jiwa yang kukuh padu. InsyaAllah Allah tidak mudah uji kita, Allah selamatkan kita. Sebab kita mengaku raditu billahi rabba, aku reda Allah Tuhanku, wabil islami dinah, aku reda Islam agama sampai aku mati, sampai kiamat, wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah, dan Islamlah, Nabi Muhammad lah utusan Allah buat aku sebagai penyelamat aku dunia akhirat. Itu maknanya. Resapi dalam jantung kita. Mudah-mudahan Allah beri keberkatan dan kekalkanlah. Surau tuan-tuan adalah pengkalan yang boleh meletakkan kita tempat yang sepatutnya, boleh membezakan hak dan batil selama-lamanya. Jaga jemaah, jaga ibadat, jaga ilmu, jaga perpaduan, jaga iman, dipentas ilmu yang kita ada ini. Bukan kita saja, kumpulkan anak isteri kita, usahakanlah. Cabaran zaman moden hari ini saya tak sebut, lebih persoalan nak bina keluarga tu sendiri. Bukan mudah. Ayah boleh saja bila azan nak masuk dah siap dengan baju Melayu, dengan songkok, dengan kopiah. Tapi anak-anak belum tentu. Azan 10 minit, anak entah di mana berada. Azan dah masuk, anak duk entah di mana. Azan dah selesai, sembahyang selesai, anak entah di mana. Bukan mudah. Tapi mak, ayah mudah. Jam subuh 6-10 minit pagi, pukul 5.30 dah bangkit, dah berwirid pun, dah bertahajud pun. Tapi anak-anak muda remaja kita jam 7 entah di mana mereka, di sejadah, di mana wuduk, di mana. Cabaran. Ini bukan tajuk macam Ustaz Acara Malik, nampak Ustaz? Dah boleh berhenti dah tu. Saya nak berhenti tuan-tuan ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita segala kekuatan. Allahumma amin. Minta maaf kalau kekurangan, kesilapan saya. Minta maaf kalau ada kekurangan. Moga-moga Allah berikan kita kebaikan. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم عافنا في أسماعنا وأبصارنا وأعمالنا وأقوالنا وحياتنا وأخلاقنا. اللهم رب يسر أمورنا ولا تعسر علينا إنك على كل شيء قدير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم، تقبل يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.